Apa? Dia load, dah baru start. Okey. Tak apalah, kita dah habiskan. Kita start dengan soalan C. Soalan C, dia punya equation adalah ataupun hasil integration dia adalah 4x tambah 1 bahagikan dengan 2x cube. So jangan pula terlintas dalam kepala, alamak, dalam bentuk fraction. Dalam bentuk fraction kena buat apa? Quotient rule. So tak ada istilah quotient rule dalam integration. Belum lagi. Setakat ni tak akan ada istilah quotient rule dalam integration. So bila bentuk ni, kalau awak perasan bawahnya power x ataupun x kuasa 1, bawah kuasa 3, dan kita boleh tukar bentuknya, dia jadi 4x per 2x cube tambah 1 per 2x cube dx. Boleh, nak buat sekaligus pun boleh, ataupun rasa nak buat apa, rasa nak pecahkan satu-satu, nak buat satu bracket ataupun nak buat satu bentuk integral lagi pun tak ada masalah. Tapi kalau cikgu lah, cikgu akan teruskan dengan terus sekaligus. Boleh? Terus kita selesaikan sekaligus. So 4 per 2 dia akan jadi 1 kat atas ni, sini 2. So integrate 1 per x square tambahkan dengan 1 per 2 x cube kat sini dx. Ataupun kita boleh ubah bentuknya jadi x to the power of negative 2 tambah 1 per 2 x to the power of negative 3 dx. Teruskan lagi, integrate yang ni akan dapat x to the power of negative 1 over negative 1 tambahkan dengan 1 over 2 x to the power of negative 2 over negative 2. Cikgu, Yo. kan 4 bahagi 2. Sebab tu 2 per... ada 2. Atas ni ada 2 Atas ni ada 2 Sorry. So, ni ada 2 kat atas, ni ada 2. Betul-betul. Okey, setakat ni betul? Betul Cikgu. Okey, so kita teruskan Kita teruskan. So yang ni ada tambah C. Jawapan kita adalah negatif 2 per X. Yang ni pula akan jadi negatif 1 per 4 X square tambah C. Okey, boleh follow? Boleh Cikgu. Boleh Okey, so kita teruskan lagi. Kita teruskan lagi untuk example 3. Cikgu buat kat bawah lah. Korang selitlah kat mana-mana Okey. Okay, kita ada beberapa lagi soalan kat sini tapi cikgu tak bantu sepenuhnya lah untuk soalan ni. Kita buat separuh saja. Kita tengok yang atas dulu. Kita ada A, kita ada B, kita ada C. So sama jugalah konsepnya. Kita tengok yang ni, kita ada 6x cube minus 2x square dx. So yang ni direct integration lah. Yang ni cikgu tak perlu tunjuk dia punya contoh lah kot. Indirect integration Ni direct integration. So yang ni nanti power dia jadi kuasa 4. 4 pergi bawah. Yang ni pula power dia akan jadi kuasa 3. 3 buat pergi bawah. Yang ni okey Yang ni perlu cikgu tunjuk ke? Kelas, yang ni perlu cikgu tunjuk ke? Okey cikgu, tak perlu. Yang ni tak perlu Yang ni sangat direct lah. Kita pun dah buat contoh-contoh kat atas. Tapi yang B tu, cikgu tak buat semua. Tapi method je cikgu ajar lah. Untuk yang B, kalau kita ada X square, bukan linear dalamnya. Kalau linear, senanglah kita nak buat dx. Sebab dalamnya bukan linear, kalau tak kita boleh guna rule yang nombor 5 tadi. Tapi dalamnya bukan linear, so kita terpaksa expand yang ni. Kita akan dapat X kuasa 4 tambah 10 X kuasa 2 tambah 25 dx. So yang ni cikgu rasa korang pun boleh buat direct integration lah. Boleh. Cikgu tinggalkan sampai situ. So ni ada je lagi jalan kerja dia. Tambah C. Jangan lupa. Untuk yang C pula, sama juga.
Sebab kita tak ada product rule dalam integration. Kita tak ada product rule dalam integration. Kalau jumpa dalam bentuk ni, awak kena expand. Nak tak nak kena expand juga. 2x tolak 1, 3x tambah 2 dx. Expand dulu sebelum kita integrate. Jangan pula dah expand rasa macam dah settle integrate. Tak So 6x square tambah x tolak 2 dx. Boleh? Lepas ni proceed lah. Integrate macam biasa, guna basic rule, tambah C. Okay, so far boleh follow? Boleh. Boleh kau. Boleh Okay, so kita teruskan lagi. Jadi boleh cikgu kita proceed? Boleh. Boleh kau. Alright, jom kita proceed next. Okay, kita pergi kepada something yang lagi serius dan benda yang baru lah. Kita ada integrate exponent. Kita ada integrate 1 over x. So hati-hati dua ni adalah special form yang mana kalau kita integrate, dia akan dapat nilai-nilai tertentu lah. Okay, so kita tengok yang pertama dulu. Untuk example 4, find the following integral. So untuk exponent ni dia special sikit. Boleh, dia special sikit. So integrate exponent akan dapat dia balik. Jadi cikgu tunjuk more detail lah. Kita tunjuk dulu dia punya bentuk kalau integrate exponent x dx, jawapan dia akan dapat dia balik plus c. Dia macam differentiate juga. Differentiate kalau kita tengok kalau kita ada differentiate exponent x, jawapan dia exponent x. Kalau kita ada d over dx exponent 2x, jawapan dia exponent 2x. Differentiate tu kita akan letak kat depan. Boleh? Kalau integrate pula, kalau kita ada exponent x dx, jawapan dia exponent x tambah c. Kalau kita ada integrate exponent 2x dx, dah boleh bayang dah apa jawapan dia. Exponent 2x per 2 tambah c. Boleh follow? Boleh. Boleh? Okay, so kita teruskan lagi. Untuk soalan ni, jawapan dia exponent x dx, jawapan dia exponent x tambah c. Untuk yang B, integrate exponent x tambah exponent negatif x dx. Integrate exponent dapat? Okay, integrate exponent dapat? Exponent x. Good, exponent x. Boleh? Integrate exponent negatif x. Exponent negatif x dapat dia balik. Differentiate atas ni dapat negatif 1 letak kat bawah. Tambah c. Ataupun jawapan kita sebenarnya adalah exponent x tolak exponent tolak x. Tambah 1. Boleh follow? Boleh cikgu. Okay. Boleh. So kalau boleh kita teruskan lagi special case. Special case, kalau awak perasan kat sini, bentuknya adalah x to the power of n dx, yang mana n ni power dia negatif 1. So hati-hati kalau kita tengok, kita ada x to the power of negatif 1 integrate dx, jawapan dia bukan x to the power of tolak 1 tambah 1 bahagi kosong plus c. So which is salah lah. Kenapa? X to the power of negative 1 plus 1 dapat x to the power of 0. X to the power of 0 tu 1. Bahagikan dengan kosong, dapat apa? Math error. Ya, math error. So which mean dia special case lah. So boleh kita tengok balik kat sini, kita recall balik kita punya differentiation. Kalau differentiate ln, kita akan dapat 1 over x. Differentiate ln dapat 1 over x. Betul? Setuju? Setuju tak? Setuju ya kau? Differentiate ln dapat 1 over x. So maksudnya differentiate 1 over x akan dapat ln. So dapat benda ni.
So differentiate 1 over x dx sama juga dengan ln x. Kalau perasan cikgu jadikan modulus kat sini. Boleh, ada masa boleh tulis macam ni je. Integrate 1 over x dx. Jawapan dia ln x sahaja dengan andaian nilai x ni mesti always positif. Boleh? Ni sebab tu reason dia buat ada modulus ni. Cuba kita tengok. Kita tengok example bawah ni. So differentiate ln 1 over 3x, jawapan dia adalah 3 over 1 plus 3x yang ni. Tapi kalau differentiate benda ni, kalau kita integrate 1 over 3x, lebih kurang sama kan? Cuma atas ni tak ada 3 je. So jawapan dia macam ni. Jadi cikgu ajar macam mana dapat. So kita tengok bentuk general form dia kat sini. Kalau integrate 1 over ax plus b dx, which is linear linear. Bukan kuadratik ke, kuadratik bentuk lain pula nanti bentuknya. So ni adalah linear. So integrate ax tambah b dx, so akan dapat ln ax tambah b. Differentiate dalam ni letakkan over kat sini. Boleh? Tambah c. Okay, so nak bagi lagi faham benda ni. Yang ni jelas macam mana dia jadi ni? Jelas cikgu. Jelas Okay, jadi kita ajar satu method lagi yang lagi senang lah untuk kita faham kenapa ada over A kat bawah ni. Yang ni jadi cikgu tunjuk pula So kita tengok A. A dia adalah integrate 2 per x dx. Kalau tak suka 2 boleh keluarkan jadi 1 over x dx. Integrate 1 over x dapat ln. So 2 ln x tambah c. Okay, B. Yang ni jelas aku senang je. Yang ni pula sama macam tadi. Integrate 1 over 5 tolak 3x dx. So jawapan dia adalah ln 5 minus 3x plus c. Jangan lupa plus c. Jangan lupa sebab dia ada satu linear dalam ni. So 5 tolak 3x, differentiate dia akan dapat negatif 1 per 3 kat depan ni. Okay, boleh follow yang ni Okay, boleh follow lagi? Boleh cikgu. Okay, untuk yang C pula, kita ada 3 per 2 kat depan. Cikgu keluarkan 3 per 2 tu siap-siap. Kita buat 1 over x tolak 1 dx. Boleh? 3 per 2 biar kat depan. Dalam ni akan jadi ln x tolak 1 tambah c. Okay. So far, boleh follow untuk ln. Ataupun integrate 1 over x. Bentuknya macam tu. Okay, boleh follow setakat ni? Boleh cikgu. Okay, so kita teruskan lagi. Ni bentuk yang cikgu cakap tadi. Bentuk yang mana jawapan dia adalah ln. Tengok f prime x over fx. Apa maksud dia ni? Differentiate bawah dapat atas. Differentiate bawah dapat atas. Boleh terima tak ni? Differentiate bawah. Differentiate bawah dapat atas. Ni maksud cikgu. Differentiate fx dapat f prime. Okay. So kita tengok kejap. Kita ada ln ax tambah b. Cuba tengok jawapan dia. Ax tambah b adalah function fx. Differentiate ax tambah b dapat A. Ya, dapat A, betul? Ax tambah b differentiate dapat A. Ni yang cikgu masukkan, differentiate bawah dapat atas. So, case ni kita tengok dia adalah f atasnya f prime. Differentiate f dapat f prime. Dia letak kat atas. So, macam mana konsep dia kita nak pakai? Tengok kalau awak jumpa satu integration, differentiate bawah dapat atas, jawapan dia adalah ln bawah. Boleh? Ln yang bawah. So, ln fx lah dapatnya. Boleh? Kali lagi, differentiate bawah, dapat atas. Awak check dulu. Setiap kali jumpa cacing tu, jumpa bentuk integration ni, awak tengok dulu fx
hasilnya dapat tak kat atas. Jadi kita tengok dalam bentuk soalan Kalaulah dapat bentuk macam ni, terus tulis jawapan dia adalah ln fx tambah c. Boleh? Ni untuk case ln lah. So kita tengok kejap soalan kat bawah. Ada 3 soalan ni. Kita ada A, kita ada B, kita ada C. So kita ada X. Bawahnya ada X square. Tolak 1. Okay. So cikgu ambil yang pertama dulu A. So kita ada X square tolak 1 dx. Okay. Cikgu nak tanya dulu differentiate bawah dapat atas tak? Dapat. Jangan confident sangat. Differentiate bawah dapat atas tak? Cikgu. Dapat X. Differentiate bawah dapat atas tak? Tu soalan cikgu. Tak. 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 Sepatutnya? Dapat Sepatutnya? 2x. 2x. Ya. 2x. Sepatutnya 2x. So tak dapat exactly lah. Tapi ada sikit-sikit. Maksudnya main part dia ada kat situ. Cuma yang tertinggal kat situ adalah koefisien dia. So kita tengok kat sini. Kita ada x square tolak 1. Part of hasil differentiation dia ada kat atas ni. X. Kita munculkan benda tu. Differentiate bawah dapat atas. Boleh? Differentiate bawah dapat atas. So kita dah ubah soalan dia betul? betul. Kita dah ubah soalan dia. Macam mana nak bagi soalan tu patah balik? Kita pun 1/2. ya, kita counter dia balik. 1/2. So 1/2 darabkan dengan 2 sini, dia dapat soalan ni balik. Jelas? Jelas. Okay, so sekarang ni differentiate bawah dapat atas adalah bentuk kat atas ni. So kita akan dapat 1/2 ln x square tolak 1 tambah c. Boleh terima? Boleh terima tak? Boleh cikgu. Okay. Boleh? Boleh terima benda ni? Okay. Siapa tak sure boleh ulang balik video ni supaya awak jelas kenapa differentiate ataupun kenapa berlaku perubahan dekat benda ni. Cikgu ulang balik lagi dekat soalan nombor 2. Cikgu ulang balik dekat soalan nombor 2. Kita tengok dekat sini pula. Okay. Kita ada integrate x tambah 1 bahagikan dengan x square tambah 2 x tolak 1. Cikgu nak tanya, differentiate bawah dapat atas tak? Tak. 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 Atas dapat apa sepatutnya? 2x campur 2. Ya, so something missing dekat sini which is 2, betul tak? So sepatutnya dia dapat 2x tambah 2 bahagikan dengan x square tambah 2x tolak 1 dx. Sepatutnya. Differentiate bawah dapat atas, barulah kita boleh proceed dengan benda ni. Tapi atas sebab differentiate bawah tak dapat atas exactly, tapi part of main dia punya hasil tu sebenarnya ada, tapi dia sebenarnya adalah 1/2. Kalau kita darab 1/2, dia akan dapat balik benda ni. Boleh? So kita kena ubah sikit lah dan kena alert sikit pasal benda ni. Okay. Sampai sini jelas kenapa daripada bentuk ni jadi bentuk ni? Jelas. Jelas Okay. So sebenarnya ada satu lagi method, tapi kita pakai method ni dulu nak bagi faham. Method satu lagi adalah method substitution. Substitution pun boleh pakai method ni dan lagi sebenarnya benda tu lagi jelas lah, lagi nampak lah. Cuma ni adalah shortcut dia. So differentiate bawah dapat atas, kita akan dapat 1/2. So kat sini differentiate bawah dapat atas, hasilnya adalah ln bawah. So x square tambah 2 x tolak 1 tambah c. Boleh kelas? Boleh cikgu. Okay. Boleh cikgu. Kita teruskan lagi. Last kita tengok kita ada 3x square tambah x overkan dengan 3x square tambah x square. 3x cube dx. Okay, so samalah. Cuba check dulu differentiate bawah dapat atas tak? Tak. So kita adjust sikit supaya boleh dapat differentiate bawah dapat atas. Kita ada 2x cube tambah x square dx.
Boleh. So sekarang ni bila kita check balik, kita darabkan 1/2, kita akan dapat sebelah. So samalah. 1/2 ln 2x³ tambah x² tambah c. Okay kelas. So far so good or not so good? So good, cikgu. So good. Okay. Dah, kita teruskan lagi boleh? Boleh kita teruskan lagi? Boleh. Boleh. Okay, kita teruskan lagi dengan bentuk lain pula. Tadi bentuk yang mana differentiate bawah dapat atas. So bentuknya differentiate bawah. Kita ada fx atasnya f prime dx. Jawapan dia mesti ln yang bawah. Tambah c. Boleh? So ni satulah. Yang kedua ni bentuk dia. The integral of f prime x exponent fx. So kalau awak perasan kat sini, ni cikgu sebut differentiate atas dapat depan. Boleh? Differentiate atas dapat depan. Tengok, differentiate power dia fx, differentiate fx dapat f prime x kat depan. Boleh? Ni differentiate atas dapat depan. So cuba kita tengok sekejap. Kita tengok hasil differentiation of exponent fx adalah f prime exponent fx. Setuju tak ni? Setuju tak? Setuju. No, macam tak setuju je. Setuju tak? Cikgu ulang lagi sekali boleh, cikgu? Yang mana ni? Cikgu ambil contoh lah cikgu ambil contoh. Mungkin lagi nampak lah. Jadi kita generalkan. Contoh mungkin tak ingat. Differentiate exponent x². Contoh lah Apa kita buat? Kita tulis balik exponent x². Lepas tu apa kita buat? Kita differentiate atas ni, betul? Dia akan dapat 2x. So awak perasan tak? Atas ni adalah fx, ni fx. Yang ni adalah f prime x. Boleh follow? Boleh, cikgu. So maksudnya yang ni yang cikgu masukkan, Boleh, cikgu. differentiate atas dapat depan. Differentiate atas dapat depan, ni yang cikgu masukkan. Dan bila dia patah balik, dia reverse balik, contohlah dia reverse balik 2x exponent x² diintegrate dx. So dia akan patah balik lah, dia akan dapat exponent x² plus c. Boleh? Dia reverse balik. So macam ni lah dia reverse balik kan. So ni yang dimaksudkan tadi, differentiate atas dapat depan, dapat exponent fx. Okay, so kat sini sampai sini jelas? Jelas, cikgu. Okay, so kita cuba sekejap untuk soalan A. Soalan A tu senang. Boleh? Soalan A tu senang. Kita ada A integrate exponent 5x dx. So sepatutnya jawapan dia adalah 5 exponent 5x. Setuju tak? Differentiate atas dapat depan, betul? Betul. Tapi kita dah ubah soalan. Boleh? Kita dah ubah soalan. So yang ni kita kena adjust balik lah. 1/5. So differentiate atas dapat depan, boleh pakai yang ni. Hasilnya adalah exponent 5x tambah c. Tapi sebab ada per 5, kita over 5. Okay. Boleh terima? Boleh terima tak? Boleh, cikgu. Boleh? So Boleh, differentiate cikgu. atas dapat depan dapat 1/5. Boleh? Ataupun macam cikgu ajar tadi pun tak ada masalah pun. Kalau kita integrate exponent 2x dx, apa kita buat? Exponent 2x, differentiate atas dapat bawah. Tambah c. Pun betul juga.
Tapi ni konsep lain lah. Tapi ada satu konsep lagi nanti, awak boleh pakai substitution dan jawapan dia akan dapat lagi jelas lah. Tapi kita tak masuk lagi substitution. So ada method-method yang awak belajar lah lepas ni. Okay, so kita tengok lagi. Kita pergi satu persatu. So kita ada 3 eksponen 3x dx. Soalan cikgu dan soalan yang awak perlu tanya diri awak, adakah differentiate atas dapat depan? Differentiate atas dapat depan? Ya. Dapat kan? So dapat, kita boleh pakai formula yang cikgu highlight kat atas ni, which is jawapan dia terus akan dapat eksponen 3x tambah c. Boleh terus direct. So siapa yang rasa macam sangkut lah, macam mana dapat macam ni, macam mana cepat sangat. Sekejap lagi cikgu akan buktikan, kalau sempat kita tengok method of substitution nanti. Kita tengok so dia banyak method lah. Ni sebenarnya method shortcut. Sekejap lagi kita tengok substitution. So salah satu bentuknya macam ni lah. So yang korang kena jelas, yang pertama tadi kita dah jumpa satu bentuk. Sekejap lagi lah cikgu conclude, kita buat C dulu. Okay, C. Kita tengok, kita ada 3x square tambah 1. Kita ada eksponen x cube x tolak 2 dx. Okay, so cuba differentiate atas. Dapat depan tak? Dapat. Exactly. Kan? Dapat. Exactly. Memang dapat exactly kan? So dapat exactly ni adalah differentiate atas, dapat depan. Terus tulis eksponen x cube tambah x tolak 2 tambah c. Siap. Boleh follow? Boleh follow tak? Boleh juga. Boleh cikgu. Okay, kita teruskan lagi, boleh? Boleh? Okay, seterusnya. Okay. Okay, seterusnya. Bentuk lain pula. Boleh? Ni adalah bentuk power rule yang kita belajar dekat integration dulu. Ni adalah bentuk power rule. Power rule. Ni bentuknya adalah bentuk power rule lah. Differentiate ni dapat depan, lepas tu n tolak 1. Tu yang power rule lah. Okay, tapi untuk integration, yang ni awak ambil satu benda lagi. Differentiate dalam dapat luar. Dah buat berapa benda ni? Cikgu ajar hari ni. Dah ada 3 kan? 1, differentiate bawah dapat atas, jawapan dia ln. Differentiate atas dapat depan untuk kes eksponen lah. Yang ni pula differentiate dalam dapat luar. So apa yang maksudnya differentiate dalam dapat luar? Cuba kita tengok betul-betul function ni. Kita ada fx, boleh? Kita ada fx dan powernya adalah n. Lepas tu kalau kita differentiate fx dapat f prime. Dia letak kat luar. Differentiate dalam letak luar. Ni maksud cikgu lah. So differentiate dalam letak luar. Okay. So cuba kita tengok pula kat sini. Kalau case ni differentiate dalam letak luar ataupun differentiate dalam dapat luar, cuba kita tengok. Dia hasil daripada power rule sebenarnya. Boleh? Okay. So kita tengok kat sini lah. Kita tengok kat bawah ni. Differentiate dalam dapat luar. Dengan yang dalam ni ada power kat luar. So apa berlaku dekat ni? Fx to the power of n plus 1 over n plus 1. So differentiate dalam dapat luar, dapat yang ni. Tambah c. Yang ni differentiate dalam dapat luar, ni bentuknya. Dengan syarat fx to the power of n. Boleh? Dengan syarat fx to the power of n. Okay. Jadi kita tengok apa berlaku untuk example 8. Yang ni korang kena tengok betul-betul lah. Sebenarnya macam cikgu cakap, kalau tak sure bentuk ni, kita ada satu teknik lagi. Kita ada satu teknik lagi namanya substitution method.
Boleh pakai juga. Tapi ni adalah shortcut kepada substitution method. Lagi cepatlah kita akan dapat. Bila perlu pakai benda ni, kita akan pakai nanti ada satu method lagi namanya integration by part. Yang tu kita kena kuasai betul-betul lah bentuk ni supaya bentuk by part nanti senang kita nak buat. Okay. So kita tengok example 8. Kita ada A, B, C kat sini. Ada space kat bawah. Cikgu start dengan kat sini. Kita tengok dekat sini Okay, siapa tak faham bagi tahu supaya cikgu boleh jelas dengan cikgu ulang sekali lagi. Okay, kita bentuknya adalah x square square root of x square tolak 5 dx. Okay, so tengok betul-betul soalan ni. Kalau kita tengok bentuknya adalah x square. Sini ada x square tolak 5 kuasa 1/2 dx. Sorry, ni x cube dx. Okay, setuju tak bentuk yang cikgu ubah ni? Sekali lagi, ni adalah x cube. Okay tak? Setuju tak dengan bentuk yang cikgu dah ubah ni? Setuju. Okay, so kita ada x cube tolak 5. Kita ada x cube tolak 5. X cube tolak 5, kalau kita differentiate dalam ni, apa jadi? 3x kuasa 2, betul? 3x kuasa 2, tapi kita ada x kuasa 2 je. Cikgu pun ubah kat sini. Kita akan ada sepatutnya 3x kuasa 2 x cube tolak 5 kuasa setengah dx. Belum lagi belum ubah lagi. Cuma cikgu nak cakap differentiate dalam, dapat luar je lagi. Boleh? Differentiate dalam, dapat luar. Tapi cikgu dah ubah soalan, so cikgu adjust sikit supaya dia patah balik kepada soalan asal ni. Boleh? Cikgu adjust sikit. So differentiate dalam, dapat luar, terus boleh pakai 1/3, biar je kat situ. So yang ni akan jadi x cube tolak 5 kuasa 1/2 tambah 1 bahagikan dengan 1/2 tambah 1 plus c. So kita just buat housekeeping sikit lah, kemas-kemaskan jawapan dia kat sini. So sini dapat 1/3, bawah ni dapat 3/2, atas ni dapat x kuasa 3 tolak 5, sini 3/2 tambah c. So tak cantik lagi, yang ni duduk atas kan. So jawapan kita last adalah 1/2 x kuasa 3 tolak 5, 3/2 tambah c. Okay, kelas boleh follow? Boleh cikgu. Sekejap, cikgu silap ni. Sekejap. Cuba kita tengok 1/3. 1/3 kalau alihkan sini dia jadi 2/3 kan? Betul? 1/3. 3/2 ubah sini, dia naik jadi 2/3. So silap. Kat sini jawapan dia should be, dia padam sikit. Silap. Ni adalah 2/9. Silap, sorry. Okay. Boleh follow setakat ni? Boleh. Boleh. Okay. Tak muat B. B tak muat. Kita bawa kat bawah Bawa kat bawah. Okay. Kita tengok yang B pula. Yang B adalah ln x over x. Kita ada B. Macam payah kan bila nampak ln ni. Kita ada ln x over x. Integrate. Boleh? Dx. Okay. So bila nampak bentuk macam ni, kita boleh buat macam ni. Integrate. 1 over x duduk kat luar. Sini adalah ln x kuasa 1 dx. Mungkin lagi nampak lah. Boleh? Perasan tak? Differentiate dalam dapat luar, betul?
differentiate dalam, dapat luar. So differentiate dalam, dapat luar, kita boleh terus buat jawapan kita ln X kuasa 2 bahagi 2 tambah C. Boleh tak? Ke cepat sangat? Boleh, boleh. Boleh. So differentiate dalam, dapat luar. Okey, lagi satu C, kita tengok. Kita tengok lagi satu yang C. Soalannya adalah integrate 2x x square tolak 3 kuasa 4. So tanya dia jawab, differentiate dalam dapat luar tak? Differentiate dalam dapat luar tak? Dapat. Exactly kan? So andai kata tak exactly, kita kena ada buat adjustment sikit lah. Tapi kalau ikut ni dah cantik dah. Differentiate dalam dapat luar. Terus kita ambil x square tolak 3 kuasa 5 bahagi 5 tambah C. Alright, boleh kelas? Boleh. Boleh cikgu. Boleh, okay. So kita teruskan lagi. Kita tengok integral untuk a to the power of bx tambah c. Okay, kita tengok kat sini. So kalau kita tengok balik, a to the power of x, hasil differentiation dia adalah a to the power of x ln a. Ni awak kena ingat balik lah. Kalau kita ada 2 kuasa x, differentiate dapat apa? Jawapan dia adalah dia balik ln 2. Kalau kita ada d over dx, exponent x, differentiate, dia akan dapat dia balik ln exponent. Tapi exponent, ln exponent dapat 1. So exponent x. So tinggal lah macam ni. Tapi inilah konsep asal dia lah. Exponential. Okay. Tapi macam mana pula case untuk apa? Ax to the power of dx ni. Sorry, a to the power of x dx untuk integrate. So dia terbalikkan. Instead of dia darab, koefisien ln a tu dia duduk kat bawah. Dia jadi bahagi. Okay, cikgu rasa jelas kot. Untuk yang ni. Okay, kita teruskan lagi. Okay, kita teruskan lagi. Kita tengok yang B. Sorry, kita tengok yang A. Paling mudah lah. A, kita ada integrate 2 to the power of x dx. Jawapan kita adalah 2 to the power of x ln 2 plus C. Boleh follow? Boleh. Boleh. Okay, B pula. Kita ada integrate 5 to the minus 3 dx. Jawapan kita should be, dapat dia balik 5 to the power of 2x minus 3 divide by ln 5. Differentiate dalam dapat 2 tambah C. Differentiate dalam ni 2x tolak 3. Letak kat bawah. Boleh. Ataupun tak nak tulis macam ni, mungkin bentuk ni lagi proper lah. Lima 2x tolak 3 bahagikan dengan ln 5. Cikgu letak dekat bawah sebelah sini. 2 plus C. Boleh. 1 per differentiate 2x tolak 3. Ha, nak bagi faham lah. Okay, so ni jawapan dia. Ataupun nak tulis cantik sikit, mungkin boleh tulis macam ni. 5 2x tolak 3 bahagikan dengan 2 ln 5 tambah C. Cikgu tak letak kat belakang ni, cikgu takut kalau 5 pergi darab 2 dapat 10. Susah pula nanti kan. So cikgu letak kat depan siap-siap. Okay, kita tengok yang C. Untuk yang C pula, kita ada 7, integrate 7 to the power of 3x plus 4 dx. So, yang ni samalah.
tulis dibalik 7, 3x tambah 4 ln 7. Differentiate 3x plus 4 dapat 3 plus C. Okay kelas. Boleh? Boleh cikgu. Alright. So tengok sikit lagi. Dah masuk trigo dah. Okay. Boleh follow setakat ni nak masuk trigo ke? Dah nak masuk trigo? Boleh. Boleh je? Boleh boleh follow lagi setakat Boleh ni? cikgu. Boleh. Ke berat sangat dah? Tak. Okay je Tak cikgu. Boleh, kita teruskan lagi. Okay, kita tengok integration untuk trigonometric function. So, patah balik kepada differentiation. So, differentiate sin dapat cos. Differentiate cos dapat negative sin. Differentiate tangent dapat secant square. So, kita ambil benda ni. Differentiate cos dapat sin. Integrate cos dapat sin. Integrate sin dapat negative cos. Integrate secant square dapat tangent x. Boleh? Reversekan saja. Boleh? Boleh. Boleh. Okay, so kita tengok yang A. Yang A, konsep yang lebih kurang integrate sin 4x dx. So integrate sin, kita akan dapat negative cos. So follow je lah. Negative cos 4x tambah C. Apa cikgu tertinggal kat sini? Differentiate 4x. Betul, differentiate 4x, bahagikan dekat bawah. So, kita ada 1/4 dekat sini. Tolak 1/4 cos x. Okay, B. Kita teruskan lagi. Kita ada 2 cos 3x over 4 dx. So, jawapan kita kat sini, differentiate cos dapat sin 3x over 4 tambah C. So, ada cikgu tertinggal apa-apa kat sini? Cikgu tertinggal differentiate ni kan. So, 2 sin 3x bahagi 4 tambah C bahagikan dengan 3/4. Okay, 2 bahagi 3/4 dapat berapa? Okay, 2 bahagi 3/4 dapat berapa? 8/3. Okay, good. 8/3 3. sin 3x/4 tambah C. Okay, boleh follow lagi? Boleh cikgu. Okay, teruskan lagi. Okay, kita teruskan lagi untuk C. Kita ada 2 secant square pi minus x over 2 dx. Integrate. So, kena ingat differentiate secant dapat tangent. So, 2 tangent pi minus x square. X over 2 plus C. So, cikgu ada tertinggal lagi. Differentiate negative x over 2 dapat negative 1 over 2. Okay. Teruskan lagi. 2 divide by negative 1 over 2 dapat Negative 4. good. Negative 4 tangent pi minus x over 2 plus C. Alright. So, tak muat dah. Nak buat. Oh, muat lagi. Muat satu soalan lagi. D. Cikgu buatlah satu lagi D kita ada integrate secant square 2x over 3 dx. So, integrate dia, kita akan dapat tangent 2x/3 tambah C. Cikgu tertinggal differentiate dalam ni akan dapat 3/2. Setuju? Setuju? Setuju cikgu. Okay.
So kita tengok yang E cikgu tak buat dengan jalan kerja lah, cikgu bagi jawapan. Cikgu bagi jawapan je untuk E . So E jawapan dia kat sini adalah negatif 1/9 cos 9x tolak 4/5 pi. So jangan silap lah kat sini. Differentiate x je . Differentiate yang ada x je. Negatif 4/5 pi ni adalah constant. So tinggal kat situ je. Okay. Untuk F, jawapan dia. Untuk F jawapan dia negatif 1/2 tangent 2x. Mana datang? Sebab secant square 2x adalah, cos 1 over cos square 2x adalah secant square. So dapat tangent kat sini. Kat belakang pula dia akan jadi tolak 5/4 sin 4x tambah C. So ambil tolong salin. So tu adalah jawapan untuk F. Okey kelas, boleh kita proceed lagi. Boleh. Okey. Kita proceed lagi bawah. Pecutan Formula 1 kita ni. Okey kelas. Boleh kita tengok teknik integration? Boleh. Boleh. So teknik yang pertama adalah teknik by using substitution method. Using substitution method. Boleh. So yang pertama substitution method. Cikgu rasa dekat sekolah pun dulu pernah pakai tapi tak tahulah serius mana penggunaan substitution method ni. Tapi kita tengok kat sini lah. Okay, so integrate by using substitution is used to compute indefinite integral in the form of bentuknya macam ni f, fgx, lepas tu ada g prime dx. So cikgu rasa bentuk ni mungkin korang tak apa jelas, nanti korang boleh baca balik tapi cikgu rasa elok terus kepada contoh lah, boleh? Kita terus kepada contoh, boleh kelas? Boleh. Boleh cikgu. Okay, so bila guna substitution, kita kena letkan lah. Kita letkan. Okay, untuk soalan pertama. Yang ni untuk soalan pertama, dia minta find 2x plus 3. Kita integrate 2x plus 3, dalamnya 2x plus 3. Lepas tu ada square root of x plus 2. Kalau awak tengok balik kat sini lah. Bila awak tengok balik kat sini, 2x plus 3, lepas tu square root of x plus 1, macam tak ada kaitan. Tak boleh differentiate dalam dapat luar. Betul? Lepas tu nak differentiate atas dapat depan, tak ada. Tak ada bentuk yang kita sebut tadi tu, tak ada. So, salah satu caranya boleh pakai substitution. Okay, so macam mana kita letkan? Kita letkan yang mana? Kita letkan yang kat dalam. Okay, so let. Kat sini kita ada U is equal to U ke V ke ikut suka awak lah nak pakai. K pun boleh, Z pun boleh. Tapi yang ni yang standard kita pakai lah. Let U X plus 1. Boleh. Dan kita ada DU sama dengan DX. Boleh. Kalau tak sure kenapa jadi macam tu, cikgu boleh padam balik. Cikgu tunjukkan kenapa jadi macam ni. Bukan padam. Okay. Ni adalah differentiate U dapat DU over DX dapat 1. Ataupun boleh ditulis sebagai DU equal to DX. Okay. Now kita cuba substitute masuk. Kita cuba substitute masuk satu-satu. Bila sebut substitution ni, semua yang kita ada X ni, kita akan tukar jadi U. Okay. So kita tukar satu-satu. Kita ada U kuasa setengah. Setuju? Sebab X tambah 1 adalah U. So, U kuasa setengah. DX sama dengan DU. Okay, ada 2X tambah 3 yang masih belum ditukar sepenuhnya menjadi U. Okay, so kita tengok lagi kat sini. X daripada sini Daripada sini, cikgu tulis kat bawah. X sama juga dengan U tolak 1. Setuju? Boleh? Setuju.
X sama dengan U tolak 1. So apa yang berlaku kat sini masih belum totally tukar jadi U sebab kita punya yang untuk integration ni dah jadi respect to U. So kena tukar. 2X dia akan jadi 2 U tolak 1 tambah 3 darabkan lagi dengan U kuasa setengah. Okay. So kita simplifykan kejap lagi. Okay, simplify kejap lagi. Jawapan dia kat sini akan dapat ni akan jadi 2U tolak 2 tambah 3. Setuju? Dia adalah 2U tambah 1 darabkan dengan U kuasa setengah DU. Okay, kita finalizekan dia. Kita akan dapat 2U 3/2 tambah U kuasa setengah DU. Okay, ingat kita masih belum integrate dia lagi. So kita integrate sekejap lagi. So kita integrate sekejap lagi. Dia akan dapat 2U 5/2. Ni 2/5. Basic integration So ni adalah U 3/2. 2/3 tambah C. Okay. Kita cantikkan sikit jawapan kita. Kita cantikkan sikit jawapan kita. Kita akan dapat 4/5 U kuasa 5/2 tambah 2/3 U kuasa 3/2 tambah C. Okay, tak habis lagi. Sebab kita dah tukar U, kita terpaksa tukar balik U kepada X. So 4/5 X tambah 1, 5/2 tambah 2/3 X tambah 1, 3/2 tambah C. Baik kau. Okay, boleh tak? Okay, siapa yang rasa macam tak berapa faham lagi, kejap lagi dah dapat video ni, korang tengok balik, ulang balik sampailah faham. Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. cikgu. Okay, Boleh so, cikgu. so boleh kita teruskan untuk example 2. Boleh. Boleh cikgu. Okay, so example 2 dia simple sikit. Yang atas tu dia complicated sikit, tapi boleh tengok sebenarnya ni adalah salah satu bentuk soalan yang melibatkan substitution lah. Instead of kita jumpa yang atas dapat depan, differentiate bawah dapat atas. Okay, kita tengok yang dalam ni pula Bila kita tengok kat sini, differentiate dalam dapat luar sebenarnya. Pasal tak? Differentiate dalam, x cube differentiate dapat 3x square. Setuju? Setuju. Boleh? So 2x square sin x cube. So differentiate x cube dapat luar 3x square. Okay. So kita tengok kat dalam. Kita nak cuba settlekan guna substitution. Kita letkan U. Let U. Boleh? Let U. Kita ambil yang dalam ni. Sebab differentiate dalam dapat luar kan. Kita ambil x cube. So du adalah 3x square. Cikgu letak dx kat belakang. Okay, so kita dah pilih u kita dah differentiate u kita. Now kita cuba substitute masuk. Okay, awak tengok sin u, setuju? Cikgu dah tukar u jadi x cube. Boleh? Apa yang tinggal? 3x square dx. Betul tak? Betul. So apa yang tinggal? Dia ada tinggal belakang ni. 3x square dx. 3x square dx adalah Du. ya, betul, du. Dia adalah du. Kita pun ambil integrate sin u du jadi. Rapat. Okay, dia ulang balik. Dia akan dapat
sin u du. So sin u integrate dapat negatif cos u plus c. Adakah stop sampai sini je? Belum lagi sebab u kan negatif cos x cube plus c. Boleh kelas? Boleh. Boleh Okey. Boleh cikgu. Kita tengok lagi bawah. Okey, ni example lain yang melibatkan substitution lagi. Tengok example 3 pula. Okey. Teruskan lagi. Yang cikgu tunjuk ni semua bentuk-bentuk yang biasa boleh keluar exam lah. Ada lagi bentuk lain yang simple sebenarnya. So kita tengok dulu. Kita teruskan. Ni last question kot. Kita ada 10. Sekarang pukul 10.52 dah. Ni last question Kalau sempat kita buat example 4. Okay. Kita ada integrate 3 exponent 1/t. T square. Sebenarnya dia dah ada kaitan sebenarnya kat sini. Cuba awak tengok. Differentiate 1/t dapat apa? Cuba tengok. Differentiate 1/t dapat apa? Negatif 1/t square, betul? Ya. Sebenarnya ada kaitan. Sebenarnya ada kaitan dengan t square kat bawah. Kalau kita refer balik dekat dia punya yang atas ni, kalau awak perasan lah. F, G, lepas tu dia macam ada prime kat situ. Tu tujuan dia. Maksudnya, kita nak buat substitution ni, dia sebenarnya mesti ada sedikit kaitan. Sedikit kaitan. T square adalah sebenarnya hasil differentiate 1/t kat bawah ni. Kat atas ni. Okay. So now, kita dah nampak lah apa U kita. So kita lightkan. U sebagai 1/t. So du sama juga dengan negatif 1/t square dt. Setuju? Setuju tak? Setuju. Okay, now kita substitute masuk. Kita substitute masuk. Kita ada 3 exponent u. Lepas tu kita ada t square. Ataupun mungkin cikgu tak tulis kat sini. Cikgu letak kat tepi. Mungkin lagi nampak lah. Darabkan dengan 1/t square dx. Dt, sorry. Dt. Okay, cuba kita comparekan apa yang kita dapat kat sini. Kita ada 1/t square dt yang belum ditukarkan kepada u. So yang ni nak ditukarkan dan kalau awak perasan 1/t square ni dah ada kat sini sebenarnya. Tapi apa yang membezakan dia? Negatif. So negatif du kita letak. Kita dapat 1/t square dt. So apa yang kita cuba substitute kat sini adalah negatif letak kat depan 3 exponent u du. Setuju? Setuju cikgu. Okey. Teruskan. Exponent u differentiate dapat. Integrate dapat. Dapat dia balik. So 3 exponent u plus c. Okey. So tak habis lagi. Tulis balik apa tu u. Kita dapat negatif 3 exponent 1/t plus c. Okey. Tak rasa menarik ke? Kita tak boleh terima. Sedang loading cikgu. Okey. Macam cikgu cakap tadi lah. Oleh sebab cikgu rekod benda ni, kita boleh ulang-ulang balik lah. Boleh. Nanti awak ulang-ulang balik, awak tengok balik macam mana dapat. Rasa tak faham lagi, ulang balik. Kalau tak faham juga, boleh tanya cikgu. Okey. Sempat satu lagi. Sempat rasanya. Tak payah, tak payahlah. So, kita stop sampai sini dulu. So, example 4 Untuk next class, cikgu buat dengan kelas lain nanti. Cikgu terus sambung dengan example 4. Lepas tu, cikgu akan share terus. Dalam kita punya ni lah. Dalam kita punya Telegram nanti Okay. Cikgu stop